Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya, dalam kesempatan yang ada ini, saya mengambil kesempatan untuk memberi sedikit penjelasan mengenai hala tuju Kerajaan Negeri Pahang yang di bawah pimpinan yang sedia ada, di bawah Parti Barisan Nasional yang dipimpin oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang, Datuk Seri Adnan Yaakob. Keduanya adalah mengenai suatu penilaian semula terhadap prestasi Parti Barisan Nasional itu sendiri yang diterajui oleh UMNO dan juga di bawah pimpinan tertingginya Yang Amat Berhormat Menteri Besar selama lebih pada 10 tahun. Berkesempatan dengan pilihan raya kecil Kerbau ini, di mana saya berpendapat bahawa suatu pembaharuan dan satu perubahan perlu dilakukan oleh rakyat negeri Pahang untuk menunjukkan bahawa kegagalan UMNO dan Barisan Nasional yang diterajui oleh pimpinan mereka yang ada sekarang dari sudut politiknya, dari sudut ekonominya, dari sudut sosialnya dan keseluruhan adalah boleh dikatakan hambar dan tidak memberatkan. Saya mengambil kira beberapa fakta, bukan saja yang telah diwawarkan ataupun telah diberitahu oleh Ketua Audit Negara pada sedikit masa dulu yang Negeri Pahang ini hampir muflis dan kemudiannya ditegur cara perbelanjaan dan sebagainya, yang tidak lari daripada landasan nilai-nilai rasuah yang tinggi apabila berlaku pilihan raya, penggunaan terhadap jentera kerajaan dan ketidakadilan ini berterusan, bukan saja dipelopori oleh Kerajaan Negeri Pahang, tetapi ini telah dikepalai atau diketuai oleh Kerajaan Persekutuan yang di bawah Kerajaan UMNO Barisan Nasional. Maka virus ataupun penyakit-penyakit ini telah menular ke mana-mana pilihan raya kecil. Kita lihat di situlah sama ada orang yang memohon sesuatu hajat oleh kerana kedaifan ataupun memerlukan projek untuk mendapat peluang-peluang ataupun mendapat kita katakan sebagai sumber untuk cari makan, mereka akan bersungguh-sungguh meminta, dan bagi mereka yang tak minta pun dapat. Oleh kerana itu, tidak perlu kita tunggu pilihan raya umum yang ke-13, tetapi dalam pilihan raya kecil ini masih digambarkan tidak ada satu perubahan yang sepatutnya dalam penambahbaikan sistem demokrasi yang sedia ada, kerana semuanya adalah masih Kerajaan Barisan Nasional masih merasuah kepada rakyat. Kita akan lihat di Kerbau ini, walaupun belum lagi hari penamaan calon, Yang Amat Berhormat Menteri Besar dan juga ejen-ejennya telah menular ke sekejap kampung untuk memberi bantuan, untuk berjumpa. Ini memang kerja mereka daripada dulu. Sedangkan kalau rakyat membuka mata, rakyat inginkan suatu perubahan. Negeri Pahang ini adalah negeri yang kaya, negeri yang luas, sumber alam semula jadi, kedudukan geografinya, pantainya yang cantik, dan tak perlu kita katakan lebih, kerana masyarakat dan rakyat penduduk negeri ini sedia maklum kekayaan yang sedia ada. Berbanding dengan pertambahan penduduk yang masih belum lagi kepada tahap yang optimal. Di sini kita lihat bahawa
sebagai satu bukti ataupun sebagai satu fakta yang boleh saya nilaikan, mengajak saudara-saudara masyarakat atau rakyat negeri Pahang ini berkongsi pandangan bahawa sejak tahun 1998, di penghujung tahun tersebut, peralihan kuasa daripada Menteri Besar dahulu Tan Sri Khalil Yaakob kepada Datuk Seri Adinan, kita lihat bahawa prestasi Datuk Seri Adinan umpamanya dalam kutipan hasil kerajaan negeri sekitar 300 juta, 350 juta dan tidak melebihi daripada 400 juta. Itu adalah standard. Hasil pertama kerajaan negeri adalah daripada tanah. Sedangkan kita lihat hasil pada tanah ini merupakan hasil utama pembangunan tanah berlaku secara menyeluruh di semua daerah, di semua bandar dan meliputi ke kawasan-kawasan pinggir bandar dan kampung. Berlakunya tukar syarat tanah, berlakunya pecah sepadan tanah daripada pertanian kepada perumahan, daripada pertanian kepada bangunan perniagaan komersial, daripada bangunan perniagaan kepada industri dan sebagainya. Kita lihat bahawa premium sudah tentu, premium yang besar diperolehi daripada hasil-hasil pembangunan tanah ini merupakan sumber pendapatan kerajaan. Kita tak boleh nafikan pembangunan yang berlaku kerana itu adalah suatu keperluan dibangunkan oleh pemaju-pemaju untuk merebut atau untuk memberi satu pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh di mana-mana negeri, bukan sahaja di negeri Pahang. Sekiranya kita ambil hasil tanah betul-betul daripada pembangunan tanah ini, maka mengapa masih dari tahun 2000 sehingga tahun 2010 sekitar pendapatan kerajaan negeri daripada hasil tanah di antara 300 juta, 350 juta dan tidak sampai kepada setengah juta. Pembangunan tanah beramat besar. Hasil daripada tanah, hasil daripada bumi sekarang ini disebut sebagai galian, memberikan sumber, menyumbang kepada pendapatan negeri sepatutnya. Tetapi hasil galian yang telah dilupuskan, yang telah diluluskan oleh kerajaan negeri, diperolehi oleh syarikat-syarikat tertentu, diperolehi oleh individu-individu tertentu. Kalaulah kita mengambil kira bahawa kerajaan negeri yang berfikir ataupun mengambil sikap untuk betul-betul ikhlas menyumbangkan pendapatan ataupun kekayaan negeri daripada hasil pelombongan, hasil galian ini, maka mereka boleh bekerjasama dengan pengusaha-pengusaha, pelombong-pelombong, dan sebahagian saham itu milik kerajaan negeri. Tetapi apa yang dilakukan bukan secara joint venture, tetapi secara melupuskan ataupun memberi right keseluruhan saham ataupun keseluruhan hasil daripada pelombongan, daripada hasil-hasil bumi kepada syarikat-syarikat tertentu dan orang-orang tertentu. Walaupun mereka, kita dapati bahawa hasil bumi ini kawasan tadahan air sepertinya di Bukit Ibam, kawasan Bija, tadahan air, hutan simpan, tapi mereka memperlekehkan peraturan-peraturan yang sedia ada. Mereka lupuskan, mereka luluskan kawasan-kawasan ini. Begitu juga kita mengharapkan satu sumbangan hasil kerajaan negeri daripada tanah yang telah diluluskan melalui syarikat, melalui Perbadanan Setiausaha Kerajaan kepada syarikat-syarikat swasta yang berpuluh-puluh ribu ekar yang dipanggil tanah PSK melalui unit perancang ekonomi negeri. Sehingga sekarang mana ada sumber-sumber tersebut didedahkan oleh kerajaan negeri, pulangan ataupun hasil diluluskan secara besar-besaran, 500 ekar, 1000 ekar. Kita tengok dairy farm ataupun kawasan ternakan tenusuk yang diambang kehancuran. Sedangkan tanah itu tanah kerajaan, diluluskan oleh kerajaan, pajakan diberi kepada satu syarikat, dairy farm.
apabila syarikat ini diberi pajakan, syarikat ini juga diberi satu hak keistimewaan untuk menggadai. Tanah itu digadai. Dan akhirnya apabila diambang kerugian yang besar oleh kerana krisis ataupun oleh kerana syarikat ini tidak memberi kepakaran dalam bidang tenusu ataupun telah mismanagement ataupun salah pengurusan, mungkin mereka lebih kepada memfokuskan lebih kepada dana yang diperolehi ataupun hasil gadai kepada bank yang boleh digunakan. Tetapi akhirnya kita lihat bahawa syarikat ini mempunyai nafas ataupun nyawa-nyawa menunggu masa untuk tutup ataupun menunggu masa untuk berhenti daripada operasi. Ini kegagalan yang bukan saja melibatkan kegagalan syarikat swasta, tetapi melibatkan harta rakyat ataupun harta negeri ini. Kerana ini adalah tanah rakyat. Saya pun mendapat bahawa tidak ada satu tim yang baik. Mungkin Datuk Seri Adnan dia bersendirian ataupun dengan tim-tim yang tidak kena pada orang yang sepatutnya, yang tidak ada kepakaran atau tidak profesional untuk mengurus takbir, umpamanya dari sudut pelancongan. Kerajaan negeri tidak bersungguh-sungguh. Seperti kita contohnya seperti Melaka, ada sumbangan yang besar daripada sektor pelancongan. Negeri Pahang mempunyai kekayaan alam semula jadi, sepatutnya boleh dilakukan lebih baik daripada Melaka ataupun berganda-ganda daripada Melaka. Tetapi kita lihat bahawa sudut pelancongan pun hambar. Untuk memberi suatu pendapatan baru ataupun membantu rakyat dalam industri kecil, kerajaan negeri tidak juga mempunyai satu pusat ataupun satu one stop center yang boleh dibawa hasil-hasil daripada rakyat, hasil-hasil yang diusahakan oleh rakyat dalam industri kecil. Contohnya industri kraftangan, contohnya industri pemakanan ringan dan sebagainya, untuk dibuat suatu pusat ataupun satu tempat yang boleh membawa pelancong-pelancong daripada luar untuk mendapat tarikan pergi ke pusat itu untuk membeli, ataupun bukan sekadar melancong tapi mereka boleh membeli hasil-hasil daripada rakyat. Saya ingat ini telah dilakukan di negara-negara lain. Umpama di Indonesia, kalau kita pergi ke Medan, kita terpaksa minum air teh halia contohnya. Tetapi bila di dalam package tiket itu, tetapi package tiket untuk melawat negeri Pahang tidak boleh membantu rakyat. Jadi tidak ada satu idea ataupun tidak ada satu kesungguhan kerajaan negeri untuk membantu rakyat, sedangkan peluang-peluang yang amat besar. Jadi saya tidak nampak bahawa suatu tindakan ataupun satu kesedaran yang lahir daripada rakyat untuk menukar kerajaan bagi mengurus, bagi menggantikan sebuah kerajaan yang memberi persaingan kepada kerajaan yang sedia ada ini, untuk menunjukkan bahawa kerajaan negeri Pahang ini sekiranya hasil negeri Pahang ini digunakan dengan betul, diurus dengan betul, diurus oleh orang yang mampu dan juga orang-orang yang mempunyai pasukan yang baik dan juga di kalangan orang-orang yang profesional, maka kerajaan negeri Pahang ini akan menjadi sebuah negeri yang kaya, yang kaya. Dan saya sedia membantu Pakatan Rakyat sekiranya mendapat kemenangan dalam pilihan raya ke-13 ini, pilihan raya umum ke-13, untuk saya mencadangkan bahawa satu sasaran pendapatan kerajaan negeri ke arah pendapatan kerajaan negeri 1 bilion bagi tahun 2012. 1 bilion pendapatan kerajaan negeri
pada tahun 2012 sekiranya pilihan raya berlaku dalam tahun ini. Dalam tahun 2011 ini pilihan raya umum berlaku, kiranya kerajaan Pakatan Rakyat memenangi untuk memerintah negeri Pahang, maka saya sedia membantu ke arah menjana pendapatan kerajaan negeri 1 bilion. Dan kita lihat prestasi. Jadi saya mengajak rakyat-rakyat negeri Pahang sekalian untuk membuat perubahan. Pertamanya, apabila kita timbul kesedaran kehambaran dalam pengurusan ekonomi negeri, kehambaran dalam pengurusan pengagihan keadilan sosial, umpamanya tanah, orang yang telah menduduki tanah haram, telah menduduki tanah tanpa izin ini dah berpuluh tahun masih belum mendapat hak milik. Maknanya boleh kita katakan bahawa pengurusan tanah yang begitu tidak dititik beratkan oleh kerajaan. Agensi-agensi kerajaan diluluskan beribu-ribu ekar, berpuluh-puluh ribu ekar. Rakyat yang memohon satu tapak tanah yang tidak sampai suku ekar, entah beribu-ribu kaki, hanya beberapa ribu kaki persegi saja pun masih bermasalah di satu tanah yang puluhan tahun menduduki tapi tidak dikeluarkan hak milik. Kemudian kita berasa malu kerana negeri Pahang mempunyai tanah yang luas. Sepatutnya kita membuat perubahan. Dan saya mencadangkan kepada Pakatan Rakyat, sekiranya kita memerintah, sekiranya Pakatan Rakyat mendapat mandat daripada rakyat pada PRU 13 ini, kita akan tentukan bahawa satu keluarga akan mendapat satu lot tanah tapak rumah ataupun satu lot tanah pertanian. Satu keluarga. Kerana kita mahunya tanah yang luas. Kenapa harus kita beri kepada agensi? Sedangkan agensi itu tidak memberi pulangan hasil yang berbaloi kepada rakyat. Kita tengok laporan audit agensi kerajaan PKMP yang sangat memalukan, yang bertimbun-timbun hutang. Sedangkan hasil-hasil yang sepatut dijana oleh Perbadanan Kemajuan Negeri Pahang, akhirnya banyak tanah-tanah dan juga aset-aset tersebut tergadai. Saya rasa untuk pada waktu ini, ini sahajalah yang dapat saya sampaikan. Mungkin kita akan berbicara kita akan dapat bersiaran di waktu yang lain, dan saya akan bersedia untuk memberi kupasan tentang pentadbiran ataupun tentang prestasi kerajaan negeri Pahang di bawah pimpinan Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang Datuk Seri Adnan Yaakob. Sekian.